Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazah Alisha binti Salwi bersama seorang lagi rakan saya iaitu Siti Rorsyatimah binti Kamul Zaman akan mengupas tajuk memahami sunatullah. Surah Al-Imran ayat 137 hingga 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunat-sunat peraturan dan ketetapan. Maka mengembaralah kamu di muka bumi ini. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan golongan pendusta. Haza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang yang hendak bertakwa. ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Padahal kamulah orang yang tertinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Rorsyatimah binti Kamul Zaman. Pada hari ini, saya akan menceritakan tentang sebab turunnya ayat 139 daripada surah Al-Imran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika para sahabat Nabi SAW mengalami kekalahan di dalam peperangan Uhud, lalu Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, janganlah Engkau membiarkan mereka menewaskan kami. Ya Allah, tiada daya melain kekuatan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya tiada lagi yang akan menyembah-Mu melainkan kumpulan kami ini. Maka bantulah kami. Lalu turunlah ayat ini. Seterusnya, konsep sunatullah. Sunatullah bermaksud sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua makhluk dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Sunatullah merangkumi beberapa perkara. Yang pertama, sunatullah bersifat tetap dan kekal dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud demikianlah menurut sunatullah yang berlaku kepada orang yang telah lalu. Kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunatullah tersebut. Surah Al-Ahzab ayat 63 iaitu surah yang ke-33. Yang kedua, sunatullah merangkumi semua makhluk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dan kepada Allah bersujud segala yang ada di langit dan juga di bumi dengan sukarela atau terpaksa, dan juga bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Surah Al-A'raf ayat 15 iaitu surah yang ke-13. Yang ketiga, sunatullah berasaskan kepada konsep sebab, muasabab dan akibat. Contohnya, kejadian awan dan hujan berlaku melalui proses penyejatan dan kondensasi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Surah An-Nur ayat 43 iaitu surah yang ke-24 yang bermaksud, tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian dia mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya, kemudian dia menjadikan tebal berlapis-lapis. Selepas itu, engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya, dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit daripada kumpulan
awan besar. Lalu dia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dia kehendaki, serta menjauhkan daripada sesiapa yang dia kehendaki. Sinaran kilat yang terpancar daripada awan itu hampir-hampir menghilang penglihatan. Terdapat 3 kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Yang pertama, dapat mengenal pasti sebab kejayaan umat terdahulu. Sebagai contoh, kaum Nabi Yusuf yang menyimpan bekalan semasa musim menuai atas nasihat Nabi Yusuf alaihi salam. Akibat selamat menghadapi kemarau sepanjang 7 tahun. Yang kedua, Talut dan tenteranya mempunyai kelebihan ilmu, pengetahuan dan tubuh yang kuat. Akibatnya dapat menewaskan tentera Jalut yang ramai. Yang kedua, dapat mengetahui sebab kemusnahan umat terdahulu. Sebagai contoh, kaum Samud, umat Nabi Saleh alaihi salam. Sebab kemusnahan adalah bersifat angkuh dan menuduh Nabi Saleh pendusta. Akibatnya dibinasakan dengan petir dan gempa bumi yang dahsyat. Yang kedua, contoh kemusnahan umat terdahulu ialah kaum Lut, umat Nabi Lut alaihi salam, ingkar perintah Allah dengan mengamalkan homoseks, dibinasakan dengan bumi diterbalikkan. Yang ketiga, dapat dijadikan iktibar dalam kehidupan dengan berpegang teguh pada akibat yang benar dan berakhlak mulia. Terdapat 6 pengajaran ayat daripada surah Al-Imran ayat 137 hingga 139. Yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur kehidupan manusia bersesuaian dengan peraturan dan ketetapan. Selain itu, kesan memahami sunnatullah ada 5. Yang pertama, meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana. Yang kedua, merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan. Yang ketiga, menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersikap positif dalam setiap keadaan. Yang keempat, menghakimi dan menyelidiki kejadian alam untuk pembangunan dan kemajuan umat Islam. Yang kelima, iaitu sebab yang terakhir, membentuk jati diri dan semangat jihad yang tinggi dalam berdepan dengan cabaran kehidupan. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah menjadi pengembara di muka bumi supaya dapat mengetahui dan menyelidik sunnatullah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengkaji dan menyelidik sejarah umat terdahulu agar menjadi panduan dalam kehidupan. Yang keempat, sebagai umat Islam, kita hendaklah meyakini bahawa Al-Quran ialah petunjuk ke arah kebenaran bagi orang yang beriman dan bertakwa. Dan yang kelima, sebagai umat Islam, kita hendaklah menjauhi sikap lemah dan mudah berputus asa ketika menerima ujian dan dalam kehidupan. Dan seterusnya, yang keenam, yang terakhir sekali ialah kita hendaklah menjaga keimanan agar beroleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, tamatlah pengupasan tajuk memahami sunnatullah. Sekian, terima kasih.